Selamat petang kepada murid-murid dan guru sekalian. Pada petang ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Karisma yang Suka Bekerja Sama. Suasana musim panas sangat indah di Bukit Hijau. Malangnya, tempat itu bukan lagi tempat yang seronok untuk didiami. Karisma berasa agak sedih. Kebanyakan kawannya tidak keluar untuk bermain. Ibu bapak mereka bimbang kalau mereka akan jatuh sakit jika keluar bermain. Pada cuti sekolah yang lepas, seronok betul kita dapat bermain kejar-kejar dan bersiar-siar di padang, kata Karisma dengan kecewa. Betul kata kamu itu. Saya masih ingat bagaimana saya belajar berenang di sungai, kata Katie sambil mengeluh. Kini air sungai itu berwarna perang dan kotor. Karisma menggeleng-gelengkan kepala apabila melihat botol-botol plastik dan sampah yang terapung-apung di permukaan air. Di dalam sungai itu juga terdapat tin-tin kosong dan sisa makanan. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Karisma tahu sekiranya ada sesiapa yang mandi di sungai itu, sudah tentu orang itu akan jatuh sakit. Karisma dan Katie berjalan perlahan-lahan melalui sebatang lorong. Kawasan di sekitarnya penuh dengan daun-daun gugur, ranting, dan kayu mati. Sekali-sekala mereka hampir terjatuh apabila tersepak ranting-ranting itu. Aduh, saya digigit nyamuk, jeris Karisma sambil menggaruk lengannya. Lihatlah lalat dan semut yang menghurungi sampah itu. Lalat dan semut terdapat di merata-rata tempat, kata Katie dengan sedih. Katie, kita tidak boleh membiarkan keadaan ini berterusan. Kampung kita sangat kotor dan berbau busuk. Keadaan ini tidak sehat. Kampung kita kelihatan seperti tempat membuang sampah. Tapi apa yang kita dapat lakukan? Kita hanya kanak-kanak, tanya Katie. Saya ada suatu rancangan, kata Karisma. Pada hari esoknya, Karisma telah menjemput beberapa orang kawannya datang ke rumah untuk minum teh. Kawan-kawan, kata Karisma, Bukit Hijau ialah tempat tinggal kita. Kita harus menjaganya. Mari kita ubah suasana di sini supaya cantik semula seperti dahulu. Tapi bagaimana? Tanya Asia. Mudah sahaja. Kita harus bekerja sama. Jika kita benar-benar sayang akan kampung kita harus bersama-sama membersihkannya. Semua kawannya bersetuju dan berasa gembira dengan cadangan Karisma itu. Budak-budak itu pun menubuhkan sebuah klub yang dipanggil Sahabat Alam. Pada hujung minggu itu, mereka keluar dengan membawa penyapu, bakul, bag plastik, sampah, dan alat-alat lain yang dapat digunakan untuk membersihkan dan mencantikkan kawasan perumahan mereka. Dengan gembira, mereka mulai membersihkan seluruh kawasan itu. Mereka menyapu dan mengutip semua sampah lalu mengumpulkannya di suatu tempat. Sampah itu akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Akhirnya, Bukit Hijau cantik semula. Nyamuk juga sudah tiada karena tiada lagi tempat air bertakung. Kini, tiada lagi orang yang akan jatuh sakit. Kanak-kanak sudah boleh keluar dengan selamat. Tumbuh-tumbuhan hidup segar dan bunga-bungaan berkembang indah. Penduduk di kampung lain kini berasa kagum melihat keindahan Bukit Hijau. Pada tahun itu, Bukit Hijau telah menerima anugerah Taman Perumahan Terbersih yang dianugerahkan oleh Datuk Bandar. Penduduknya berasa sangat bangga. Mujurlah ada Karisma dan kawan-kawannya yang telah menubuhkan klub Sahabat Alam. Mereka tahu menghargai hidup dengan membersihkan alam sekitar. Sekian daripada saya. Terima kasih.